Okay, now I want to share to you my Ulearn. Kejap ya, nak terangkan. Okay, inside my Ulearn yang sini kan. Yang ni saya tertukar ikon ni. Saya nak tukar yang week 10 ni. Sila abaikan ikon buku ni. Tak ada, maksudnya dia tak ada membawa apa-apa maksud pun sebab dia lain daripada yang lain. Saya tertukar. Lepas tu saya cari ikon ni, saya tak jumpa pula kat mana. Nanti saya cuba tukar. Okay, so now I want you to know for this week, in this session, I will discuss on differentiation. Actually, the differentiation, the topic that we learn today, for those yang already took the additional maths, dia pernah belajar lah. Tapi sebenarnya orang yang tak ambil additional math pun still can learn. Okay, so now for this differentiation, okay, for this differentiation, saya letak kat situ, this is the lecture and this is the recorded for that particular lecture. Nampak tak apa yang saya tunjuk ni? Nampak. Okay, yang lecture ni punya lecture week 10 ni, this is the notes and I put my recorded differentiation part 1, recorded differentiation part 2. Actually, this is the two recorded differentiation part 1 and part 2 ni, I take it from my calculus class. Okay, for those yang nak extra explanation in derivative and derivative ni, you can look, tengok saya punya rakaman ni lah. Okay, actually this rakaman for my calculus class. But boleh tengok. Sebab untuk yang lecture 10 ni saya macam banyak yang skip punya. Sebab saya tengok differentiation punya notes tu macam sikit sangat. But yang nak lebih pemahaman, you can go through these two video. Okay, then I put this is for application. For today, we also want to cover the tutorial for differentiation. Okay, meaning that for differentiation, you have 2 tutorial to submit. Beside yang linear programming punya hari tu, yang satu tu. Okay. Madam nak hantar ke mana, Madam? Yang nak hantar, okay, saya terangkan ya. Nak hantar is, nanti saya buat satu-satu dia punya apa nak hantar tu dekat submission folder tu. Okay. Maksud, Submission folder saya tak buat. Ada 2 differentiation dan 1 linear programming. So saya nak hantar ke mana, nak hantar itu tiga-tiga ini. So Nanti saya tak create the folder yet. But nak hantar individually atau nak combine dan hantar seterusnya? Actually, the tutorial is your individual mark. Maksud saya, 3 tutorial tu saya combine 3 tutorial dalam satu file dan hantar seterusnya atau No. I want you to separate it. Tak nak satu-satu sebab saya nak tengok siapa yang saya akan buka untuk 3 submission lah untuk yang tu. Saya letak namakan nanti I will put the detail. Okay, meaning that tutorial lab week 11 then week apa yang nak kena hantar setakat ni ialah tutorial week 10 and another one is week 9. Tutorial linear programming ni. Yang ni saya exclude soalan nombor 3 tu, tak payah hantar. Okay, nanti saya akan terangkan dalam detail dekat submission folder tu nanti. Okay, that's all about the assignment punya tu. Okay, sebelum kita mula tutorial, ada apa-apa soalan lagi tak berkenaan course ni, nak tanya apa-apa? Kamu punya carry mark memang nampak sikit sebab 25 mark je dalam tu. Jangan risau kalau markah kamu 15, 18, it from midterm and quiz 1 only. But I mark the quiz tu, maksudnya kebanyakannya dapat full mark. Don't worry. Then you can get mark
from your tutorial. Tutorial ni memang kamu kalau boleh buat, dan kalau tak dapat boleh tanya saya soalan, because of sambil kita lengkapkan tutorial, sambil kita study untuk topik for final exam. Sebenarnya final exam we more focus on the applications question. Maksudnya linear programming, dia akan tanya soalan yang memang kamu kena cari objective function, yang memang kamu kena cari constraint daripada ayat-ayat tu. Same goes to differentiation. You cannot, maksudnya kamu tak nampak pun soalan yang direct question with the theory, but they put the problem to you, then you have to solve it. Okay, sekarang kita nak belajar differentiation, but we focus on the theory first. After we get the theory punya understanding, then we go for the application. Okay, so now share the kita punya sorry. Okay, this is the tutorial 11. Okay. Kamu faham tak differentiation ni? Untuk topik, okay, Raja tanya dekat final exam nanti masuk topik berapa? Okay, topik from week 9 tu, linear programming, lepas tu differentiation and integration. Actually there are 3 topics only, but we divide it into 4 question, 4 big question. Every question contribute 25 marks. Okay. Saya tak pasti, jadual exam dah keluar dah untuk FPTT? Dah. Dah. Okey, kita punya ni berapa hari bulan? 6 hari bulan 7. 6 hari bulan 7. Which mean kita punya ni ialah hari kedua 6 hari bulan 7, kita mula exam hari Isnin tu 5 bulan 7 kan? Betul. Okey, jadi kita punya tu hari Selasa lah tu. Okey. Sebab saya pun ada satu lagi subjek, discrete matematik pun 6 bulan 7. Pukul 9 pagi ke? Saya tak dapat jadual. Betul. 9 pagi. Okay, nanti saya. Okay, so now this is tutorial 11. Okay, nampak tak question 1? Nampak. Okay, okay. Siapa yang dah biasa dengan differentiation? Please raise your hand, nak tengok. Just nak tengok je, but I will teach you from the beginning. Boleh bukan raise your hand. Please thumbs up. Raise your hand dalam tu boleh ke? Asmimi lagi siapa? Yang dah pernah belajar. Arisha, Nurin, lagi? Limpefa. Ada lagi tak? Norina. Lagi tak ada lagi. Yang dah biasa buat differentiation. Oh, Yuning. Okay. It's okay. Just nak tahu je. Sebab kalau kita belajar pun, kita pun lupa juga kan. So that kita kena repeat lah. Maksudnya I will recall, maksudnya balik daripada awal lah. Okay, so tu saja ya. It's okay. Okay, for differentiation, sebenarnya dalam differentiation ni,
Yang kita belajar ialah kita nak tahu kita punya changes. Contoh kalau macam ni kan, kalau macam graf ni, 4x kuasa 3, kalau kita lukis graf, okey, kalau kita lukis graf dia contohnya macam ni. Okay, just a brief explanation about differentiation. What is explanation actually? Okay, differentiation is, okay, actually kalau 4x kuasa 3 ni, contohnya 4x kuasa 3, sekejap saya padamkan saya punya garis lurus ni. Okey, kalau 4x kuasa 3, kalau x sama juga dengan 1, y sama dengan berapa? Y sama juga dengan 4. Okey, this is 4, right? Okey, 4. Titik dia dekat sini. And what is differentiation? Differentiation is we want to see the changes. Okay, meaning that from 1 to point 2, what is the changes here? Okay, contohnya kalau kita letak 2 dekat situ 2 kuasa 3. 32. Jadi 32. 8 atau 32. Okey, jadi dia dekat atas ni kan. Macam tu. The changes is, okey, bila dia 2, dia ialah 32. Okey, maksudnya changes tu is what? 32 tolak berapa? Tadi just now is 4 kan? Okey, dia ialah 28. Okey. Tetapi dekat sini when we find it by using differentiation dy over dx, we get it is equal to what? 12x square. Maksudnya sekarang kita nak selesaikan differentiation ni. Okey, maksudnya kita letak x kuasa 2 ni ke depan. Maksudnya ialah x kuasa 3 tu ke depan. Maksudnya 3 kali dengan 4. Okey, lepas tu x 3 minus 1. betul. 3 tolak 1. Every time kita punya power ni must be tolak 1. Okey, jadi kita punya differentiation ni ialah 3 kali 4, 12. X kuasa 2. Okey, this is the nilai. Okey, contohnya dekat sini kita nak cari pembezaan pada titik 4. Okey, contohnya 4 sama juga dengan berapa? 4 kuasa 2? 8 kan? 8 kali 12 berapa? 8 kali 12, 96. 96. Okey, lepas tu kalau macam kalau kita tengok detak 2 Yuling dalam ni. 2 kuasa 2 ialah 4. 4 kali 12? 48. 48. Maksudnya kita tolak dia. Maksudnya sekarang kita tengok dia punya differentiation dia. Maksudnya dia punya changes. Nanti kita tengok soalan application yang melibatkan macam ni. So we don't need to draw a graph anymore, but we simply get the difference to by using this kind of rule of differentiation. Okay. So sekarang kita pergi satu per satu. Siapa yang tak tengok lagi nota saya, please look at my notes and look at my recorded lecture. Then you look again this recorded tutorial. Try to answer again. Okay, for this kind of question, B ni 4x cube then minus 6. Okay, kalau kat depan ni biasa kita buat dy over dx ataupun kita letak dia sebagai y prime. Itu maksudnya differentiation peringkat pertama. Okay, mana-mana satu pun betul. Okay, it's depend. Okay, sekarang saya tak nampak saya punya. Dah hilang saya punya tu. Sekejap, saya share again. Okay, ni soalan satu tadi. Okay, so sekarang kat sini kita punya jawapan ialah apa? Dia akan jadi 4x cube minus 6. Okay, so sekarang dekat sini kan kita letak ni dekat depan. Serupa juga, kita buat satu per satu. 4 letak kat depan. X atas dia 4 tolak 1. Jadi dia ialah 3. Sentiasa macam tu. Okey, tolak dengan 6 kali dengan X ialah 1 kan kat depan ni. 1 kali 6 is 6. Then X 1 tolak 1.
Kan atas ni 1 kan? Sama juga 1 tolak 1 is kosong, right? Okey. Okey, yang ni ialah kuasa kosong. Saya letak dulu. Okey, so sekarang yang ini ialah kalau differentiation every time constant will get 0. Okey, so sekarang kat sini jawapan dia ialah 4x kuasa 3 tolak x kuasa kosong ialah 1. Every time apa-apa nombor yang kuasa kosong dia akan dapat 1. Okey, so dia 6 saja. Okey, boleh. Ada soalan tak yang lain-lain? Mungkin ada yang macam dia quite baru nampak, tak tengok lagi nota saya. Lepas ni boleh tengok ya. Okey, so now for C. C kita jawab macam mana? Madam, cara jawab saya tak macam kalau biasanya kan kami akan jadi buat yang coordinate yang macam ni, kami buat jadi satu equation punya mata. Saya tak buat equation. Maksud saya differentiate satu demi satu macam tu. Yang macam pertama punya, saya differentiate the 2x minus 1. Then the x plus 2x minus 1 saya remain. Then saya selepas tu saya plus saya differentiate x plus 2 tapi 2x minus 1, x minus 1 saya remain. Yang plus lagi saya differentiate x minus 1 yang depan 2 punya saya remain macam tu. Selepas tu saya baru buat jadi satu equation macam tu. Oh, dapat jawapan? Dapat jawapan. 6x square plus 2x minus 5. Okay, that's one method. Another method is you expand. You expand jadi satu equation. The answer will be like x cube macam sama tu. juga. Tak kisah mana-mana pun yang kamu selesa kamu boleh buat. Okay, but here kalau orang tu dia expand dia mesti dapat y sama juga dengan berapa? 2. Just nak bagi tahu dia kalau orang tu expand nanti dia mesti dapat ni. Macam mana nak expand tu kita buat one by one lah kan macam tu. Minus 5x then minus Plus 2. Plus 2, right? Yeah, Okay, so now maksudnya kita expand tu ialah kita kembangkan satu persatu. 2 ni kita kembangkan, dah dapat jawapan, kita darab pula yang 2 ni dengan 1 ni. Okay, that's how we expand. Okay, then from here kita boleh dapat dy over dx. Okay. So dia dapat apa kat sini? So buat satu persatu. Just now macam Yuning tu pun boleh juga diguna kita punya formula yang multiplication tu kan. Okey. So kat sini akan jadi 6x kuasa 2 campur. Okey, kat sini 2 letak kat depan. 2x kuasa 1 tolak. Okey, ni kuasa 1 kan. 1 letak kat depan akan jadi 5. 1 tolak 1 kat belakang ni akan dapat kosong. So jawapan dia ialah yang ini. Okay, that's the answer. Then untuk D pun sama juga, kita buat satu persatu. Ini akan jadi Y sama juga dengan kalau punca ialah X kuasa setengah tolak X. Okey, bila dah dalam sebutan macam ni baru mudah kita nak buat. Okey, untuk yang ni kita boleh cari dia punya pembezaan Y prime sama juga dengan okey, sekejap saya guna dy dx, sekejap saya guna y prime. I want to mention here is because it can use mana-mana pun. Okey, so now sama juga. Setengah letak kat depan akan jadi setengah x, setengah yang dekat atas ni tolak 1. So, dia sama juga dengan, dia tolak dengan kat sini X kuasa 1, 1 letak kat depan 1, X kuasa 1 tolak 1 ialah X kuasa 0. Okey, so kat situ kita akan dapat apa? Setengah X, setengah tolak 1 kita akan dapat 1/2, negatif 1/2 tolak 1. Ini akan dapat apa?
akan dapat 1 per, kalau kita ada kuasa setengah, it mean that kuasa negatif dia kita letak kat bawah untuk dia dapat positif balik. Ialah X kuasa setengah tolak 1 dan it is equal to 1 over 2 punca X tolak 1. This is how we simplify. Okay, boleh? Boleh. Okay, yang lain kalau ada soalan, boleh tanya ya. Kalau nanti bila buat tutorial nanti baru ada soalan pun boleh tanya. Kalau contoh-contoh dekat lecture tu pun tak faham, boleh tanya juga. Okay, so sebab kita sekarang tengah road to final, kita nak faham. Okay, so now here kita ada soalan macam ni. It's two way to answer this. Either we want to use the quotient rule or we directly use the UV we change it. Okay, kalau kita nak change equals dia, to 3 then V equals to 4x square macam tu. boleh juga. And another way is we use ni macam ni, 3/4 kita boleh naik juga ini X kuasa ni Negative kita 2. boleh okay, so kat sini kita tak payah guna rumus U per V tu. Kalau dapat soalan macam ni, yes, we tak ada choice lain, kita kena buat UV tu. Okay, jadi kita terangkan UV tu macam mana. But here we focus on this question first. Okay, we get here differentiation. Negative. Okay, kita letak negative 2 put darabkan dengan yang depan, dia akan dapat apa? Negative 2. 3 over 2. Okay, dia akan dapat 3/4 dekat sini. Dan X, okay. Negatif 2 tolak 1 akan dapat negatif 3. Yang atas ni sentiasa tolak 1. Dan dia akan dapat apa kat sini? Kita simplify, it will get 1 and this will get negative 2. Okay, we get negative 3 over 2 X power of negative 3, or we can simplify this equation to negative 3 over 2 X power of 3. Ingat kat sini kalau dia negatif dekat atas, kalau kita nak buang negatif dia, letak dia dekat dia punya denominator kat bawah tu. Okay. This is the final answer. Okay. Now move to the question F. Okay, question F ni kalau tengok dalam nota yang ni yang kita katakan dia ialah quotient rule. Okay, quotient rule ni apa? It is like this. Okay, yang atas semua kita namakan dia sebagai U. Wakilkan dia sebagai U. Sekarang U kita apa yang kat atas tu? U kita ialah 2X kuasa 2 tolak X kuasa 3. And yang bawah ialah V. V ialah apa? V ialah punca X. Okay. Quotient rule ni dia sentiasa ialah V darab dengan pembezaan U tolak dengan U darab dengan pembezaan V bahagi dengan V kuasa 2. Okey, yang ni rumus dia. Nanti kalau exam kamu boleh tengok balik dia punya nota lah. Kamu boleh open book sebab exam kita is online, right? Okey, so now ini yang kamu kena tahu. Okey, kenapa saya senaraikan ni supaya kamu nampak. Okey, so now it will get Y prime sama juga dengan apa? Okey, sekarang ni Saya dapat kita boleh dapat apa? Jawab Okey, final kita buat answer satu-satu lah, lah. madam. Madam, final answer saya lah. 2 over square root x minus 3 square root x over 2 minus 2x power 3 over 2 plus x 5 over 2. Plus Okay, Yeah. we look at the Minus answer plus first. macam tu. Okay, so now here, sekarang kita tengok kat sini. Okay, so sekarang kat sini V kan. Bila V, simply take the V here. Which is, V kita ialah apa? V kita ialah X kuasa, ni ya, X ni. Okay, kalau saya letak dia ialah X kuasa setengah. Okay, V ni sama juga dengan X punca kuasa ialah X kuasa setengah kan.
Okay, so just put it there. Okay, now we differentiate yang atas ni. Differentiate dia dapat apa? U prime sama je dengan apa? Kita buat kat atas ni. 2 letak kat depan. Dia ialah 4 X kuasa 1, right? Tolak 3 X kuasa 2. Betul tak? 4 X kuasa 1 tolak 3 X kuasa 2. Okay, so sekarang dekat sini dapat apa? U ni kita dah bezakan. We simply put here. Okay, it is 4 X tolak 3 X kuasa 2. This is one way. Ada lagi satu cara nak selesaikan ni sebenarnya. Okay, so sekarang kat sini apa? Tolak apa? Tolak, okay, kita ambil U pula, kita bezakan V. Tolak, okay, kita ambil U apa tadi? U ialah 2 X kuasa 2 tolak X kuasa 3. Nampak tak tu? Okey, darab dengan V prime. V prime dekat sini, kita bezakan V yang ni. Kita akan dapat apa? Setengah X kuasa apa? Setengah tolak 1 ialah negatif 1, right? Negatif 1/2. Betul tak? Ni, kita bezakan. Okey, kita akan dapat setengah X kuasa negatif 1/2. Okey, ada orang tanya dekat chat ke? Sebab saya, kejap saya tengok macam ada dekat Telegram saya ni ada soalan sekejap ya. Okey. 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 So sekarang dekat sini bila kita dah letak macam ni, kita senaraikan je apa yang ada. So bawah ni kita bahagi dengan V kuasa 2. V kuasa 2, we simply take this. X kuasa setengah kuasa 2. Okey, bila X kuasa setengah kuasa 2, kita akan dapat apa? Ni hapus darab 2, 2/2 ialah 1, right? So kita akan dapat, faham tak apa yang saya buat ni? Ni akan dapat X lah. Maksudnya kat sini, tadi yang saya buat tu ialah ni. X kuasa setengah, bila dia kuasa 2, dia ialah X kuasa 2/2. So, X kuasa 2/2 kan X kuasa 1. Okay, so kita dah simplify yang tu. Okay, tinggal yang atas ni saja. We have to expand it. Okay, dapat jawab macam ni pun saya dah bagi markah, which is setiap satu ni ada dia punya marks lah. Madam, tadi saya punya jawapan salah. Saya pilih salah. Okay, it's okay. We look at here. It's okay, you try it. Okay, so now here kita darabkan kan. Bila kita darab, maksudnya kita kena tambah, betul? So yang pertama ni darab dengan 4. Maksudnya kita ialah, macam mana tu? Dia akan dapat 4. X kuasa berapa? X kuasa 1/2 tambah 1. Betul tak kat sini? Kita akan dapat 3/2, betul? Saya padam ni, kita akan dapat 3/2. 1/2 tambah 1 ialah 3/2. Okey, this is 4X kuasa 3/2. Kat sini tolak dengan, ni tolak kan? Dia ialah 3, apa tu? 3X kuasa 1/2. Sebab dia darab, so kita tambah 2. So kita tambah 2 meaning it is 5/2. Betul tak? Yes, 5/2. Okay, so kita terus buat 5/2 kat sini. So buat 5/2. Okey, dekat sini kita tolak dengan, okey, yang ni saya letak kurungan dulu sebab yang ni nanti kan kita takut terkonfuse sebab dia akan tukar kita punya simbol kat sini. Okey, so now we have 2 times 1/2. It will get 1, right? Betul? So it is 2 kali 1/2 akan dapat 1. Betul tak? 2 kali 1/2 akan dapat ni. Dia ialah X kuasa berapa? Kuasa 2 tambah 1/2
ialah tolak 1/2 sebab kat situ tambah, kat sini ialah tolak 1/2. Sekarang kita dapat berapa? 4/2 tolak 1/2 will get 3/2 kan? Nanti buat Right. Betul tak? 3/2. Kat sini akan dapat 3/2. Okey, lepas tu dekat sini kita tolak yang ni darab dengan yang luar ni kita akan dapat 1/2. Kat sini X kuasa this is 3 tolak 1/2 akan dapat berapa? 3 kali 2 6. 6 tolak 1 ialah 5/2, betul? So ni akan dapat 5/2. Nanti buat satu-satu, check your answer. Saya pun baru buat ni. So now here kita boleh simplify yang ni dengan yang ni. So it will eliminate. So we get 1 here. 1. So no need to write it here. So we get 1. We dah simplify kat situ. Now it will divided by X. Then we can open this bracket. We will get negative here. Then negative darab negative, kita akan dapat positive, right? So here we get positive. Sebab kita buka kurungan, buat satu-satu. So now ini kita punya jawapan. Dan kita nampak tak kat sini ada 3/2, sini ada 3/2. Kita boleh lakukan penolakan tu. Kat sini pun ada negatif X kuasa 5/2. Kat sini ialah 5/2 juga kat situ. So kita boleh buat operasi tu. So kita dapat jawapan kita kat sini ialah apa? Jawapan kita ialah 4 tolak 1, kita akan dapat 3. 3 X kuasa 3/2. We only consider this and this. 4 tolak 1. Lepas tu kita kena ambil yang kuasa sama je kan? Ini dengan yang belakang ni. Yang ni negatif 3 campur 1. Akan dapat tolak 5 over 2. 5/2. Kat sini ialah kuasa berapa? X kuasa 5/2. Semua ni bahagi dengan X. So boleh tak kita letakkan dekat sini? Kalau nak, yang ni saya dah terima dah ni sebenarnya. Kalau kita nak simplify lagi, this is how your algebraic manipulation works. Kat sini ialah apa? Kat sini ialah akan jadi 3x 3/2. It will ini bahagi dengan X. Kita buat satu-satu. Nanti ada yang tak nampak. Tolak. Kat sini ialah 5/2. X kuasa 5/2 bahagi dengan X. Betul. Sebab kita ni letak dia dekat dua belah. So sekarang dia akan jadi apa? Jawapannya? 3x 1/2 minus 5/2 x power 3/2. So sekarang dia akan dapat kat sini 3/2 tolak 1 kan, macam tu kan, kita simplify dia kan. Kat sini kan 1, so tolak 1 kan. So yang bawah ni kalau kita nak simplifykan dia, kita boleh tolak 1 ke atas ni kan. Tolak 1, dia akan jadi apa? Dia akan jadi 3x kuasa 1/2 tolak dengan, kat sini pun sama. Bila kita nak buang yang bawah ni, maksudnya kita ni x kuasa 1. Bila dia bahagi, kita kena tolak 1 ke atas ni. Dia akan dapat 3/2. So dia ialah tolak 5/2 x kuasa 3/2. So selesai. This is the final answer.
Okey, nampak panjang kan? Sebab saya nak tunjuk how the quotient rule punya operasi. Ataupun sebenarnya dia ada one way, the simplest one is you simplify from the beginning. Tak payah buat quotient rule. Nampak tak kat sini? Ataupun kamu buat macam ni. 2x kuasa ni y kan? The other way. Jawapan mesti sama. Bahagi dengan x kuasa setengah. Tolak dengan x kuasa 3. Bahagi dengan x kuasa setengah. Okay, this is the other way. Okay, so sekarang kita simplifykan dia. Maksudnya kat sini 2. Kalau kita bahagi, maksudnya kita tolak 1/2. Yang bawah ni tak ada. Nampak tak? Yang ni pun sama. 3 tolak 1/2. Yang bawah ni pun boleh. Tak ada. So, dia tak ada pun pembawah. So, no need question rule. Nampak tak kat situ? This is the another option how to answer this kind of question. Okay, so simplify this first. Kita akan dapat y sama juga dengan 2x kuasa. Kat sini akan dapat 2x kuasa berapa tu? 3/2. 3/2 tolak dengan x kuasa 5/2. 5/2. Okey. So daripada sini baru cari dia punya differentiation pun sama. Kamu akan dapat jawapan yang sama. Boleh juga. Kamu akan dapat 3. Differentiation dia akan dapat 3 kuasa setengah tolak 5/2. 5/2. X 3/2. 3/2 sama je. Sama. Okay, this is the two option. Okay. It So, depends ni on you. Natas boleh guna dua cara lah. Yes, but just now I teach you UV because I want you to know the quotient rule. Okay, this kind of question. This is the only way to answer this kind of question by using the quotient rule. Yang ni. Jadikan yang atas ni U, jadikan yang bawah ni V, then answer this kind of question. Nanti jawapan dia yang ni buat sendiri. Saya nak tahu kamu faham ke tidak. Jawapan dia akan dapat 2x kuasa 2 campur 6x campur 1 bahagi dengan, okay, yang ni actually this negatif kat depan. Ataupun kalau kita nak ubah saya dia pun boleh juga. Apa tu? S kuasa 2. Bukan kuasa 4 ke? Kejap. Because Belum lagi. saya expand it. X kuasa 2. Kejap nanti akan dapat campur X campur 1 kuasa 2. Macam tu. Okay, so this is the answer. Yang ni 1. Buat nanti hantar jawapan tutorial tu mesti dapat jawapan macam ni. Ataupun kamu nak expand macam Yuning buat tu pun boleh juga. Okay, then this the question 3. Okay, question 3 ni ialah kita dah mula dengan substitution method, chain rule. Apa yang kita kena buat ialah kita tahu bahawa X kuasa 3 kita boleh bezakan kan. Saya buat satu contoh. Okey, yang ni kita jadikan dia sebagai U sama juga dengan 3X tolak 1. Dan kita punya yang ni Y sama juga dengan U kuasa 3. Apa yang saya buat ni ialah saya jadikan semua ni sebagai U. Dan Y sama juga dengan U kuasa 3. Okey, so Tapi sekarang apa pun boleh guna apa yang beza punya kan? yes, can. Okay, depends on you. Okay, so now kat sini kita bezakan. Ni du per dx akan dapat apa? Bezakan atas ni kita akan dapat 3 dan 3 dan dekat situ dy over du kamu akan dapat apa?
3 U kuasa 2. Okey, dan jawapan dia dy over dx dekat sini sama juga dengan ambil jawapan yang kamu dah bezakan ni, darabkan dia. Which mean dia akan dapat 3 darab 3 U kuasa 2. Okey, dia akan dapat berapa? 9 U kuasa 2. But here, please replace your U with this again. So, dia akan dapat 9. Okey, U gantikan. Okey, dia akan dapat 9, 3 X tolak 1 kuasa 2. Okey, selesai. Ini. Then for B pun sama juga. Jadikan dia sebagai X campur 1 kuasa setengah. Dan yang dalam ni semua gantikan dia sebagai U. Yang luar ni akan dapat Y sama juga dengan U kuasa setengah. Yang ni saya nak kamu buat sendiri. Seperti yang ini juga. Ni juga. Please, yang ni akan dapat apa? 3. Simplifykan dia. 3. Depends. Kamu nak buat UV ataupun nak buat ni ialah kuasa negatif 1/2. Jadikan dia macam tu. Dan kamu boleh replace yang dalam ni sebagai U. Jadikan dia 3U kuasa setengah. Buat chain rule macam ni. Tengok contoh dulu dekat dalam nota saya. Nanti jawapan B ni kamu akan dapat. B punya jawapan ialah, saya tukar colour lah. B ni ialah 1 per punca kuasa X campur 2. Yang bawah ni ialah 6 per punca kuasa 1 tolak 4X kuasa 3. Ni jawapan dia. Nanti kalau tak dapat ni, please let me know, then I will teach you. Madam, kalau kami dah buat square root, kami tulis 3/2 is the same one, right? Yes. Okay. Okay. So, question 4. Question 4 ni pun sama juga macam tu. But you have to know that apa yang kamu kena tahu ialah kat sini ini semua guna substitution ni. Okay, so sekarang dekat situ apa yang kamu kena tahu? Ln X, bezakan dia dapat apa? 1 1/x. This is the rule. Daripada nota tu. Sila tengok nota dulu. Okey, yang dekat sini nanti gantikan semua ni dalam U. Okey, jadi ln U. Macam tu. That's the idea. Equals to 1/u, so it's equal to macam tu. Then you can get the answer. Answer dia nanti akan dapat apa? Yang ni akan dapat 3 X kuasa 2 tolak 2 per dengan X kuasa 3 tolak 2X tolak 3. Please try and get this final answer. Then untuk nombor 2 ni pun sama. Yang atas ni gantikan dia sebagai U. And remember, exponent X, we differentiate it, we get exponent X also. Then the final answer untuk yang ni kamu akan dapat 3 X kuasa 2 tolak 2 ni eksponen. Okey, akan dapat X kuasa 3 tolak 2 X tolak 3. This is the final answer for this. Then, soalan nombor 2 ni is multiplication rule. Kita guna multiplication rule. UV. UV pun boleh guna, hanya equation beza sikit kan? Apa? UV boleh gunakan, tapi hanya macam equation beza sikit gitu compared to the macam tadi punya soalan macam tu.
Yang ni memang the only way is product rule, multiplication rule. Memang UV, memang kena guna UV. Okay. The only way. Okay, so then the final answer you will get here is apa? Okay. UV tu ni akan dapat apa? 2x log x minus x. I mean Uh-uh. plus x. Oh, Macam tu. you can simplify it, you get x 1 campur 2 ln x. This is the final answer. Okay, this is the multiplication rule, product rule tu. Okay, sama juga untuk yang ni. This is also product rule juga. Kamu akan dapat jawapan akhir dia ialah eksponen kuasa x kat situ. Ini ialah x 2x. kuasa 2 campur 2x. Okay, the final answer. And this is by using Okay. quotient rule. Quotient rule just now yang U bahagi dengan V tu. Yang atas ni ialah Okay. U darab dengan V. Kita guna product rule. Okey, yang ni pun kita boleh jawab soalan ni. Nanti jawapan akhirnya kamu akan dapat. Quotient rule ni ialah 1 tolak 3 ln x bahagi dengan x kuasa 4. Kalau kamu nak tengok tutorial saya dekat differentiation ni untuk kelas kalkulus saya, kamu boleh tengok contoh discussion saya dekat channel saya dekat YouTube. Saya letak kat situ. Okay, so sekarang tapi mungkin soalan lain lah, tapi just nak dapat the idea je. Okay, so now this is also quotient rule. You get the final answer, negative exponent x divided by exponent x minus 1 kuasa 2. Okay, buat ya. Yang lain ada soalan tak untuk yang tutorial ni? Kalau tak ada soalan, kita tengok dulu nota ya. Nanti try to answer. Can we go for the application punya soalan, boleh? Soalan application sekarang. Nampak tak tutorial 12 ni? Can you see tutorial 12? Boleh. Okay. Faham tak yang nak tanya, yang tak ambil advanced dulu faham tak? Saya rasa macam tak dapat lagi kalau tak tengok saya punya kuliah punya tutorial, kuliah punya explanation tu. Please look at my kuliah first Yang ni tengok balik. Dan saya dah dapat tadi ada kelas kamu yang buat swab test. Dia tak datang kelas. Doakan kawan-kawan kamu semua sihat. Dan semua orang terhindar daripada wabak ni. Amin. Okay, so go for tutorial 12. Boleh? Kalau yang siapa yang terputus sekejap masuk, sekejap keluar tu boleh tengok balik recorded lecture ni. I'll put my recorded tutorial ni dalam Ulearn nanti. Okay, so then question 1. Ya, kamu nampak tak soalan untuk application, dia tak ada pun eksponen. Dia senang je sebenarnya. Yang direct punya equation je. Contohnya macam ni. Okay, so sekarang this is your cost, marginal cost. Okay, this is your cost punya equation. Soalan satu ni ialah cost. Okay, kita punya cost untuk produk tu. Okay, this is the equation. Equation mudah je kan? Tak ada pun exponent, ln, tak ada pun quotient rule, tak ada kan? Nampak tak? Okay, so don't leave this question. Soalan mudah. Okay, what the application punya relation to the differentiation punya theory is when it wants you to find the marginal cost. Marginal is the changes cost. Changing in costing macam tu kan. Maksudnya apa? When it asks about marginal, we
faham that dia nak suruh kita cari apa? Nak suruh kita cari pembezaan peringkat pertama. Mudah je kan? Bila yang ni pembezaan peringkat pertama untuk kos, dia dah bagi kos. Okey, so pembezaan peringkat pertama untuk kos ni apa? Bezakan dia macam tadi. Okey, dia ialah 8x tolak 16. Then we get the answer. This is the application of differentiation in business. Okay, then this is the profit P. Then find the marginal profit. When it comes to marginal, it means we have to find the first derivative of the profit there. Okay, then we differentiate it once sekali, then kita dapat profit dia ialah 7. Bezakan ni. 7 bawa ke depan, 1 kan 1. So 7. 1 tolak 1 ialah X kuasa kosong. X kuasa kosong ialah 1. Jadi jawapan kita ialah 7. Simple, right? Okay, now can we move to the question 2? Ada soalan tak tadi? Okay, question 2 ni, dia minta kita cari marginal cost. Sekarang, dia punya soalan, the total cost function for manufacturing, dia dah bagi tahu dah. Total cost function dia yang ni. So, marginal cost dia apa? Marginal cost dia ialah kita differentiate ni sekali. Sama juga dengan, okay, so dia ialah, yang ni ialah constant. Constant bezakan akan dapat kosong. Yang ni kuasa 1, 1 darab kat depan, it is 150. X kuasa 1 tolak 1 kosong, so it is 150 minus, okay, 2 kali 0.2 akan dapat 0.4. X kuasa 2 tolak 1 akan dapat 1. So this is the marginal cost. This is the answer. Nampak tak? Soalan dia ialah, function dia ialah mudah je. Tak ada pun eksponen yang kena buat quotient rule, tak kan? Okay. Understand? Okay. Move to question 3. Okay. The market department of ABC company recommend manufacture and market a new school bag. The financial department provide the following cost function in RS. RS ni apa? Rupiah ke apa? This is the kita punya mata wang macam tu. Soalan ni punya mata wang. RS apa eh? Saya ni kurang sikit bab pengetahuan ni. Rupiah apa? Rupi. Okey. So sekarang CX ialah 600 campur 120X where RS 600 is estimated fixed cost and the estimated variable cost is RS 120 per bag. Okay, the revenue function dia dah bagi revenue function, dia dah bagi cost function and fixed cost dia ialah 600. Okay, so sekarang dia nak cari marginal cost function. Marginal cost function, remember, look at the question here. Dia dah bagi cost function. So marginal dia ialah C, walaupun soalan dia panjang-panjang, look back. Where is the cost function there? Cost function, bezakan sekali, kita akan dapat apa? 100 for marginal cost. Then find the marginal revenue. And here marginal revenue kita, this is the revenue function. And marginal revenue kita ialah R. Kita bezakan sekali, kita akan dapat apa? Bezakan yang ni, persamaan ni. Kita akan dapat, ni kuasa 1, 1 letak kat depan, 15. X kuasa kosong ialah kuasa 1. Okey, campur dengan 2 kali 0.005 akan dapat berapa? 0, 1, X. Okey, nampak tak soalan panjang. But when it come to marginal cost, marginal function untuk revenue dengan cost ni, kita cari kita punya
rumus ke atas ni, then try to differentiate it peringkat pertama. Bezakan peringkat pertama. Okay. Then move to question 4. Okay, for question 4 ni, okay, so sekarang dia bagi demand dia tak bagi kita revenue kat sini. Ingat this is demand function, Tx. Okay. Then this is cost function. Then where X is the number of unit demand. Okay. Then profit. How can we get the profit? Ingat balik rumus untuk profit itu macam mana? Profit. Profit ialah kita ada revenue tolak dengan cost. Kan? Betul tak? So first here we tak ada cost, kita ada equation untuk cost, kita ada dekat sini, but we tak ada equation untuk revenue. Look back for the application punya soalan, dia berkait dengan function punya nota. So apa-apa pun bila final nanti mesti ada application punya nota yang saya bagi, ada 1 week tu application je semua, kat situ ada rumus je. Bila kita nak cari revenue X macam mana? Revenue X ialah kita kena dapat dia punya demand tu P mesti darab dengan kita punya produk tu X. Okay. P darab dengan X. Okay. So this is the revenue function. Revenue function kita ialah apa? Kat sini bila P ni 42 darab dengan X, kita akan dapat 42 X tolak 0.001 X kuasa 2. Sebab kita ambil P ni, kita darab dengan X. So kita dapat, this is the revenue function. Then can we find the profit function? So profit function ialah revenue Rx tolak dengan Cx. Okay, revenue tolak dengan cost, we get the profit function. Okay, so now jawapan ni, revenue ni selesaikan. Dia ialah 42 X tolak 0.001 X kuasa 2 tolak dengan our Cx ni. Kalau ada tolak, bila kita ada equation macam ni, sentiasa buat kurungan sebab nanti kamu confuse. 30 X campur 1200. Okay. So sekarang bila dia tolak, bila kita ada kurungan macam ni, bila kita buka kurungan, tolak tambah, we get tolak. Tolak tambah kat dalam ni, we get tolak also. Sebab tu saya sentiasa buat kurungan. So kita tak ada tersalah dekat sini. So calculation kita tu kuranglah dia punya error. Okay, so now kita dapat ni. Then try to solve this equation to get the profit punya simplification punya equation. Kita akan dapat apa ni? Selesaikan ni. 42X tolak 30X, kita akan dapat apa? Okey, kita akan dapat, yang ni kita akan dapat 12X. Lepas tu, tolak 0.001X kuasa 2. Tolak 1200. Ini ialah profit function. Okay, so soalan 1 kita dah dapat jawapan. This is the answer for soalan 1. And soalan 2, dia minta kita cari apa? Marginal profit. Nampak tak? It's berkait. Okay, when we get this profit function, okay, cari dia punya pembezaan pertama. Pembezaan pertama dia ialah P prime X daripada profit function just now. Bezakan yang ni, kita akan dapat 12 apa? 12 kat sini, 2 letak kat depan, tolak 0.002 X. Okay, tolak 1200 is constant, so tak adalah. Okay, differentiate sekali. Okay, so sekarang kita nak cari profit dia untuk 1000 unit. Bila kita nak cari profit untuk 1000 unit, kita tak cari daripada marginal. Marginal is the changes. We can find the profit untuk 1000 unit. 1000 ni masuk dekat dalam ni.
profit function just now. Gantikan setiap X ni dengan 1000. Ni dengan 1000. So kita dapat jawapan dia nanti. Profit dia bila kita nak cari X tu sebanyak 1000 unit, kita akan dapat 9800 kat sini. RS tu lah dia punya apa tu? Mata wang tu. Kan? Okay. Any question about this? Untuk yang masukkan 1000 tu kan, ambil Aha. daripada profit function ke ambil daripada marginal profit punya jawapan? Ambil daripada profit function sebab kita nak calculate the profit. Dia tak Okay. tanya calculate the changes tu. Kalau changes maybe kita baru kita guna yang ni. But the profit is come from the profit function itself. Ni. Okay. Madam, Jawab soalan ni dan tengok balik saya punya recorded ni ya. Okay ya. Siapa tu? Madam maksudnya kalau ada perkataan changes baru guna dalam marginal profit tu. Nanti kita tengok soalan. Ada satu soalan yang kita nak ganti dekat dia. Okay tengok Sekejap ya. Rasanya lah. Saya tak silap saya. Okay. Can remove photo soalan 5. Okay. So sekarang dekat sini. Ni nampak tak? Dia kata find the marginal revenue when the price is $10. Okay. Nampak tak? So sekarang kat situ marginal revenue when the price is find the marginal revenue when the price is $10. Ni maksudnya kita kena cari marginal revenue, pembezaan peringkat pertama dia punya revenue, lepas tu replace dengan $10. Clear Dia punya tu soalan kalau macam tu. Okay, yang ni ialah kita kena cari dia punya revenue. Okay, ni nampak tak? This is the demand function. Okay, and the P, dia nampak tak? Guna P. Just now kita guna X kan? Jangan confuse. Okay, so now ini ialah demand function dia. Is given by this and dia suruh cari find the marginal revenue. Bila kita nak cari marginal revenue, first we have to find the revenue function. Kat sini tak ada revenue function. Revenue function, it always demand times unit kita. Okay, unit ni saya tak letak X ke apa ke sebab it depend. Okay, so now unit kita kat dalam ni is P. It's not X macam tadi tu ialah X tau. Okay, so kita refer dekat demand kita ni. Okay. Okay, so revenue kita follow equation ni which is RP. It is not RX like previously. It is equal to demand. Demand ialah DP times unit. Times unit kita tengok kat sini. Equation kita ni, dia punya variable is P, right? So, it is time P. Kalau variable dia X, kita times dengan X. Okay, this is the revenue. Revenue dia sama juga dengan DP just now ialah 200 tolak 0.2 P kuasa 2 and we have to times all this with P. Kan unit dia. Okay. So revenue dia akan jadi kat sini ialah 200 P minus 0.2 P kuasa 3. Nampak tak? Okay, this is the revenue function. But the marginal revenue. Okay, marginal revenue ialah kita bezakan terhadap P sekali. Okay, bezakan ni. Okay, 200P kita akan dapat dia ialah 200. Macam kita bezakan X, P kuasa 1 kat atas ni. 1 darab 200, 200. So, atas ni tolak 1, P kuasa 0 will get 1. Okay, kat sini tolak dengan 3 kali 0.2. Ialah 0.6 P kuasa. Atas ni 3 tolak 1 ialah 2. Okay, so sekarang soalan minta when the price is 10. Okay, nampak tak kat sini? Soalan dia kalau macam tadi, soalan tadi kan find the marginal profit. Kalau dia kata find the marginal profit when the price is
RM10 ke macam tu, itu betul. Kalau dia kata find the profit when the unit yang kita nak cari tu ialah 1000 unit, cari profit punya equation, bukan marginal profit. Boleh? Dapat tak tadi Nurin? Yang ni soalan ni marginal revenue, bila price dia $10 tu maksudnya we simply put it in marginal revenue punya equation here, which is 200 tolak 0.6. Kat sini P kuasa 2 kita ialah $10 just now, kuasa 2. So sekarang kita tahu dekat situ at the price of $10, marginal revenue kita 140. Okay, this is the final answer. Boleh nampak tak perbezaan soalan je nak jawab soalan tu. Okay, move to question 6. Kita pergi satu-satu ya. Okay, nanti soalan final kamu, sebenarnya soalan final kamu semua yang macam ni, yang ada problem macam ni. But the advantage there is your equation tu sentiasa equation yang senang-senang je. Maksudnya ada X kuasa 2, X kuasa 3 macam tu. But how you deal with the question, dia nak minta apa, kamu bagi. Maksudnya macam tu. So now, soalan ni dia minta pertama ialah find the revenue when 40 unit are sold. Revenue. This is the revenue function. Dah mudah kan? Jangan tinggalkan soalan macam ni. Sebenarnya soalan ni dia direct question. Okay, total revenue function for a t-shirt dia dah bagi revenue. When R is in dollar and X is the number of t-shirt. Okay, so X is number of t-shirt meaning that our unit is X now. Okay, find the following. Okay, find the revenue when 40 unit are sold. Okay, here is the revenue function. Then when to find the revenue for 40 unit, simply find the R40 here, change, put inside X tu. 16 kali 40 tolak 0.01. Kat sini ialah 40 kuasa 2. Okey, dapat berapa tu? 624. 624. Okey, jadi revenue dia bila 40 unit sold is 624. Okay, so now find the marginal revenue function. Kalau yang ni tadi dia kata dollar kan? So dollar lah. Kan? Tengok soalan. Find the marginal revenue. Marginal revenue function. Okay. Marginal kita dah ada revenue kat sini. Carilah pembezaan peringkat pertama dia. It is apa? 16 tolak 0.02 X. Okay. Then find the marginal revenue at X is equal to 40. Jadi kat sini marginal revenue dia bila X sama juga dengan 40. Okay, bila X sama juga dengan 40 berapa? Okay, so sekarang X sama dengan 40 letaklah kat dalam ni. Kita dah tahu marginal punya function. Then R pembezaan pertama untuk 40 kita dapat berapa? Ingat ya, marginal is the changes. Okay, lepas kita jawab soalan seterusnya yang dekat soalan ni. Okay, so sekarang kita letak dia ialah 16 tolak 0.02 kali 40. Okay, kita dapat $15. Macam tu kita dapat ialah $15.20, right? Okay, so sekarang kalau ada soalan macam ni, what does the predict about the sale of next unit? Okay, maksudnya sekarang
bila kita tahu bahawa revenue, marginal revenue is the changes, maksudnya next unit tu dia akan, the sale of next unit will increase the revenue by, okay, maksudnya kita tahu the next unit 40, ni 40 kan, maksudnya 41 dia punya tu akan menaik sebanyak RM15.20. Macam tu. Dia akan meningkat. Nampak tak? This is how So, we predict. madam, kalau profit is RF saja, kalau marginal revenue function is R, is like mean the differentiate the R function. Sebabnya dia kata marginal revenue, so this is the revenue function, then marginal revenue ialah differentiate the revenue lah. So revenue function tu ialah profit ke? Revenue ialah kita punya jualan, right? Jalan tu masuk profit ke? Tak. Kalau kan profit ialah revenue tolak minus cost. eh? So, kalau kita jual contohnya RM15, our cost ialah RM10, then untung bersih lah. Profit ni is untung bersih lah. RM5, right? Okay. So kalau dia tanya tak profit modal. function, Cost ni is our modal. Cost function macam tu lah. But here kita tak boleh cari profit lah sebab dia tak bagi pun cost function. Tak tanya pun. Boleh. Okay. Soalan yang sebelum tadi dia tanya kan? Soalan berapa tadi? Soalan 4 itu yang dia tanya profit tu. Ya. Boleh tengok balik. Okay. So sekarang find R41. Nanti saya refer note. Refer notes, tengok saya punya recorded yang tutorial ni ya. Okay. So now kalau kita cari R41 tolak dengan R40, macam mana? Okay. So sekarang R41. Okay. Maksudnya kita kena masukkan dalam sini equation ni. Without the differentiation marginal tu bukan. Masukkan R41 sama juga dengan apa? Maksudnya 16 kali 41 tolak 0.01 kali 41 kuasa 2. Okey, kita dapat berapa? Sama juga dengan 69.19. Okey, thank you. Okey, so 40 pun sama cari 16 kali 40. Just gantikan je daripada soalan tu. 0.01 kali dengan 40 kuasa 2. Okey, so tadi berapa you? Yang 41 yang pertama ialah 41 punya ialah 639.19 ya. 639.19 sen. 42 ialah 624. Okey. When we tolak kita akan dapat berapa? 41. 41 tolak dengan 40 kita dapat 15.19. So kita tolak 2 ni. So kita akan dapat jawapan dia ialah 15.19. Okey. Nampak tak sekarang kita cari satu per satu. Apa tu? So maksud saya yang kuantiti yang kita dapat 15.19 dia lebih kurang sama dengan marginal yang soalan 3 punya. Yes. Kalau ada soalan dia tanya from your observation what is the relation between number 3 and number 4, then we can give our answer, which mean that the changes between 40 and 41 and 40 actually is the marginal cost, right? Okay. Kan? Sebenarnya dia dua ni dia nak tunjukkan it's
similar, approximate. Maksudnya marginal just now kita tahu bahawa kita cari pembezaan is the changes, perubahan kan daripada satu unit ke satu unit jualan, and we can prove it by using kita just simply put this is also the perubahan. So we can conclude that this perubahan is actually the marginal cost, right? That's the observation that you can make. Okay, then next is question 7. Ya, ada soalan ke? Okay. Jangan rasa matematik susah tau. Matematik senang ya. Apa yang perlu buat ialah latihan. Saya rasa kalau untuk soalan ni dah cukup banyak dah ni untuk kamu punya final. Nanti bila final dapat soalan yang lebih kurang, boleh refer soalan dalam yang tutorial yang kamu hantar tu kan. Kamu buat dalam bentuk compile it dalam page yang macam kamu jawab untuk midterm. Then bila final dapat soalan yang lebih kurang, tengok balik tutorial. Okay, lebih kurang macam ni. So can follow the step macam tu. Boleh. That's the tips lah. Sebab boleh tengok buku kan. So, madam, soalan Okay, tujuh senang. ni kami kena differentiate ke atau apa? Tengok soalan ni. Dia dah bagi profit function. This is the profit function where Q is the number of unit produced per week. Okay, calculate the number of unit to be sold to maximize the weekly profit. Okay, so sekarang soalan dia ialah kita nak tahu unit untuk nak maximize. Okay, untuk ekstrema point, mesti cari dy over dx sama juga dengan kosong dan find x value sama juga dengan berapa. That's how we find the maximum or minimum point. This theory apply to this question ialah kita dah ada profit function. Okay, so now find find the marginal profit first. Okay. Find the marginal profit. Okay, from dapat berapa? 1,400 minus 2Q. 2Q. Minta maaf soalan ialah Q kuasa 2. Soalan ni typo ni. Okay, so 2Q. you get 2Q. 2Q. Okay. Okay, minus 0, right? Because of this is the constant. Then apply this information. When we want to find the maximum, samakan semuanya dengan kosong. Okay, so Tapi sekarang yang ni saya salah. Kenapa saya kata salah? Sebab ini sepatutnya Q lah. Sebab dalam ni berada kita Q. 2Q equals to 1,400. Okay, selesaikan untuk Q lah. Negative 2Q sama juga dengan 1,400. Selesaikan Q. Okay, negative, you need to, the negative you, then Q equals to 700. And 700. Q is equal to? Q equals to 700. 7. Okay. So now we know that to maximize the weekly profit, the unit sold must be more than 700. more than 700 or exactly 700. No, it equal. Equal to 700. Because pada maximum ni, dia punya Q, kalau kita lukis dia punya graph, this is the Q dia, 700 tu. Okay, maksudnya profit dia, masa ni it peak, dia maximize. So, kita nak cari ni lah. Sebab tu, kita cari pada sama juga dengan kosong. Pada Y kosong, Q ni sama dengan berapa? Kita nak tahu. Berapa? Inilah dia. Okay, boleh. This is when the soalan minta maximize. Bezakan dia sekali profit tu
weekly profit, right? Bezakan sekali, samakan dengan kosong, find the Q punya value, then this is the unit when the profit maximize. Then we go for question 8. Okay, for question 8, dia kata this is the cost function. Macam mana soalan ni? Soalan ni dia ada typo ni. Okay, so now this is CX. Dia ialah CX 1/3 X kuasa 3 tolak. Okay, tolak ni bukan Ni ialah tolak berapa? Tolak 5 X kuasa 2. Kat sini ialah campur 28X. Okey, kita betulkan soalan ya. Okey, sini sebenarnya dia nak RM2 ni yang ni. Dia nak gantikan kat sini. Dia punya value ni. TK is the unit untuk apa? Mana punya mata wang? TK? Siapa tahu? Cari ya. Okey. So sekarang kat sini dia punya cost function ialah ni, where C is the total cost and X is the output. The tax at the rate of ni RM2 ni per unit of output is imposed and the producer add it to the his cost. If the market demand function, this is the demand. It's not a profit. Baca betul-betul. Nak tahu fungsi ni fungsi apa, baca ayat sebelum tu. Demand function. It's not profit. Okay. Given by this, where P is the price per unit of output, find the profit. Profit. Okay, just now ingat ya. Profit, this is demand tau. P ni, jangan confuse. Profit ialah revenue. This is profit. Saya tulis PR lah. Profit, revenue, tolak, cost. Okay, so now this is the demand function. Okay, sekarang kita ada cost function and demand function. In order to get the profit, like the question 1, profit maximizing output, ni kan profit, we have to find the revenue. Revenue tak ada dalam ni. So, find the revenue first. So, sekarang revenue function Rx sama juga dengan apa? Rx sama juga dengan yang ni P darab dengan X. Darab dengan X, kamu akan dapat apa? 2530 X minus 5X kuasa 2. Okey, lepas tu kita baru boleh cari dia punya profit maximizing. Belum maximizing lagi. Kita cari profit dulu. Okey, tetapi dekat sini this is the total cost. Okay, nampak tak? Total cost where C is total cost and X is the output. Okay, tetapi ada ayat selepas tu dia kata a tax at the rate. Dia ada letak tax pula kat situ. 2 unit of output is imposed and the producer add it to his cost. Maksudnya kita kena tambah sini sebenarnya tax. Okay, so sekarang total dekat sini mesti kena tambah tax RM2. Right? RM2 per unit tambah 2x. Okey. Kat situ. Jadi, kita punya equation C ni akan jadi apa sekarang? 1/3 X kuasa 3 tolak 5X kuasa 2 campur 28 X campur 10, kena campur dengan tax yang dia impose tu, which is 2 per unit. Unit kita ialah F. Okay, RM2 per unit. Okay, so sekarang equation kita CX ni akan jadi apa? 2X boleh tambah dengan 28. So, saya padam je lah ya. Kat sini dia akan jadi 30. Okay, this is the total cost yang baru. Okay, so sekarang boleh cari profit tak? Profit sama juga dengan R X minus C X. Okay, this is C X. Okay, dua ni tolak.
Okey, bila kita tolak, dapat apa jawapan kat situ? Jawapan akhirnya ialah kat sini, bila kita tolak, profit function dia ialah 2,500. Tolak 2 ni. 2,500. X tolak dengan X. X tolak 1/3 X kuasa 2. X kuasa 2 ke X kuasa 3. Tolak. Okey, kat sini. Tolak 10. Tolak 10. Okey, lepas tu baru jawab soalan. Soalan dia minta apa? Minta kita cari maximizing profit. Maximizing profit which mean P kena prime X. Nak tahu maximizing profit output and price tu, maksudnya kamu kena cari X dia when P prime X sama juga dengan kosong. Okey, so sekarang P prime X cari dia. Sama juga dengan berapa? Kat sini. Dia akan dapat 2,500. Okey, kat sini 1/3 X kuasa 3, kita akan dapat berapa tu? Tolak. Minus X square. X square. X kuasa 2. Okey. Yang ni sama sebab kita nak tahu X pada maksimum kan? So, samakan dia dengan kosong. So, we get our X is equal to what? 50. Okey, X sama juga dengan 50. 50. 50. So, pada X sama dengan 50, our profit is maximum. Then, kita minta find the profit maximizing output dengan price tau. So, sekarang dekat situ price dia sama juga dengan berapa? Price dia ialah kita letak balik dekat mana? RX. X tukar dengan 50. Betul. So, kita letak balik dekat tukar dengan 50, letak dekat revenue sebab kita nak tahu our selling price kan? Yes. So sekarang gantikan 50 ni dalam revenue function kita ni. Okey, so sekarang dapatlah jawapan dia nanti dalam, kalau RM lah, kalau TK lah. Maksudnya sekarang kalau soalan ni kita tukar kepada RM, just now kita dapat gantikan dia dalam revenue function 50. Revenue yang atas ni yang ni. Kita dapat berapa? Revenue 114,330. Bagi tu banyak ke? Kejap, 5X kuasa 2 tau. 5X kuasa 2 tu. Kat situ. 2530. 114,000. Is it that big, madam? Okey, kejap. Sekejap, saya nak memahamkan. Okey, sekarang the demand, price, the profit maximum and the end price. Okey, so sekarang kat situ profit dia yang tu dan kita letak dia dekat dalam the price given by the profit maximum is 50 and this level the price given by berapa? Sebenarnya is not revenue kan? Kita letak dia sebab yang tu dah masuk. Sepatutnya berapa? Siapa tahu? I get 114,000 lah, madam. Itu Taka. Thanks you've been Taka Bangladesh TK Okey. Mungkin kalau untuk Taka punya case, kalau Bangladesh dia memang macam Indonesia punya case ke? Maksudnya dia punya duit nilai dia. No.
Okay. But the idea is we put inside the revenue then we get berapa tadi, Yuning? You put inside the revenue berapa? 114,000. 140,000. Okay, tapi sebenarnya kan profit ni, kejap ya. Kita dapat Or daripada just, the or price. is it that we just minus we just like 2530 minus 5x like that? Sebab the price tu daripada demand ni. Betul. Betul tu So Yuning. tak perlu So, so we just based on the demand function. demand function. Betul. So from the demand kita tak kira daripada kita punya keuntungan lagi. Revenue Maksudnya the yang price kita at this. cari punya. Betul. Because so saya rasa sekarang terlalu dekat situ. besar lah. Like Betul. that is 2,280. Actually my answer is also that. Okay. Yang ni sebab kita tak letak dia dalam revenue sebab kita nak tahu dia punya demand price dia. Okay, so now kita letak yang 50 unit tadi tu dekat dalam sini. 2530 tolak 5 kali 50. Dapat berapa tu? Ya, sebelum dia pergi jalan kerja. 2,280. Betul. So TK or RM if you use RM. Kalau dah tukar RM kat sini jadi RM. Tadi soalan ni please change into the number that I give just now. Okay, then the Okay. answer will be 2280. Okay, 2280. Okay. This is the price and the output is 50. Kan ni tadi apa maximizing output X kita ialah 50 unit. Okay. Final answer. Then finish. Okay. Please do the tutorial. Then put inside the submission folder. Lepas ni saya setkan terus. Okay. And finish your assignment. Yuning, soalan assignment kejap lagi ya. Lagi seorang siapa tadi? Nabila. Nabila. Malam tadi saya soalan saya jawab kejap lagi ya. Okay. Okay. Itu saja. Is there any question? Please telegram me and sambil jawab tutorial ni, cuba jawab dan kalau tak kamu stuck ke dengar balik saya punya recorded tutorial yang discussion ya. Okay. Boleh kita berhenti dekat sini. Pada yang swab test tu saya doakan keputusannya negatif. Semua orang terhindar daripada wabak. Kita semua ni. Okey. Itu saja. Jumpa lagi minggu depan for topik integration pula. Integration saya tak letak nota lagi. Kejap lagi saya letak Okey, terima kasih. Good luck. Thank you.